Tahukah Anda bahwa New Zealand walaupun terletak jauh di rantau Australasia, bukanlah sebuah negara yang terasing. Benua terdekat, Amerika Selatan, terletak lebih 6.000 km jauhnya. Namun begitu, New Zealand tetap aktif di pentas dunia, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti China dan Ukraine, serta memperjuangkan hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Sejak merdeka dari para penjajahan British, New Zealand membina identitinya sendiri, berpaksikan keterbukaan, toleransi, dan pengiktirafan terhadap penduduk asalnya, komuniti Maori, ataupun Tangata Wenua yang bermaksud orang asal tanah ini. Bahasa Maori kini menjadi bahasa rasmi, namun sejarahnya penuh dengan cabaran. Perjanjian Waitangi yang sepatutnya melindungi hak tanah mereka telah pun dikhianati. Perang tercetus dan banyak tanah Maori telah dirampas oleh penjajah. Pada hari ini, hampir 1 juta Maori terus bangkit. Mereka semakin aktif dalam politik, pendidikan, dan kebudayaan, menjadi teras kepada identiti nasional New Zealand yang modern. New Zealand bukan sekadar negara yang indah, ia adalah contoh bagaimana sejarah, budaya, dan identiti asal seperti Maori boleh menjadi kekuatan soft power di mata dunia. 4. Dan seterusnya saya akan membincangkan secara ringkas tentang pembentukan New Zealand atau Aotearoa yang terhasil daripada pertemuan dua tamadun, yaitu masyarakat Polinesia Maori dan penjajah British. Melalui kajian radiokarbon, masyarakat Maori dipercayai tiba di Aotearoa sekitar abad ke-13 menggunakan waka haurua. Mereka hidup berasaskan sistem sosial 3 lapis, Wanau, Hapu, dan Iwi, yang terikat melalui konsep waka papa, tikanga, serta mana dan tapu, yang mencerminkan marwah dan kuasa dalam masyarakat. Ekonomi mereka pula berasaskan horticulture, perikanan dan perdagangan obsidian serta pounamu. Pada tahun 1835, 34 ketua puak menandatangani Hewaka Putanga sebagai deklarasi kemerdekaan yang mengiktiraf kedaulatan Maori. Namun, pada tahun 1840, perjanjian Waitangi ditandatangani. Perbezaan istilah antara versi Inggris dan Maori telah menjadi isu besar, di mana istilah sovereignty dalam versi Inggris bertentangan dengan istilah kawartananga dalam versi Maori yang tidak membawa maksud kuasa mutlak. Hal ini telah mencetuskan konflik dan rampasan tanah besar-besaran, termasuk perang tanah pada 1860-an. Penjajahan memberi kesan besar kepada Maori, di mana populasi mereka menurun secara drastik dan budaya serta bahasa terpinggir akibat dasar asimilasi. Namun, sejak tahun 1970-an, gerakan kebangkitan budaya mulai berkembang seperti Terio Maori, Kohangario, dan saluran Waka Ata Maori. Kerajaan juga memperkenalkan dasar pemulihan bahasa seperti Mahi Kaurauna menjelang tahun 2040. Kesimpulannya, pembentukan New Zealand sangat bergantung kepada warisan dan perjuangan masyarakat Maori. Walaupun mereka pernah ditindas, semangat Rangatiratanga masih terus menyala. Masa depan Aotearoa hanya akan benar-benar adil jika peranan Maori sebagai Tangata Wenua diiktiraf sepenuhnya. Bagaimana sebuah bangsa berubah dari marginalisasi total kepada rakan kongsi dalam perjanjian? Ini adalah transformasi perubahan politik Maori di New Zealand. Sebuah perjalanan yang mengubah bukan sahaja satu bangsa, tetapi menjadi model untuk dunia. Semuanya bermula pada 6 Februari 1840, yaitu temeterainya Perjanjian Waitangi. Perjanjian ini menjamin hak untuk orang Maori dan juga kedaulatan kepada British. Tetapi perbezaan tafsiran antara bahasa Inggris dan pemahaman Maori sehingga kini menimbulkan kontroversi yang tiada penghujungnya. Versi Maori menjanjikan Tino Rangatira Tangga. Versi bahasa Inggris suatu yang berbeza. Dekat-dekat berikutnya, kita menyaksikan marginalisasi sistematik. Tanah dirampas, bahasa dilarang, dan budaya juga ditekan. Pada tahun 1900, populasi Maori hampir pupus, yaitu hanya tinggal hampir 42.000 orang sahaja. Tetapi pada tahun 1960-an, aktivis Maori mula turun ke jalanan untuk mempertahankan hak mereka. Perhimpunan Tanah Maori pada tahun 1975
mengubah segalanya. Kerusi pilihan raya Maori yang dulunya hanya 4 kerusi pada tahun 1867 dan kini telah menjadi 7 kerusi. Mahkamah Waitangi ditubuhkan secara rasminya. Untuk kali pertama, Grievance didengar secara rasmi. Parti Maori yang ditubuhkan pada tahun 2004 menjadi kingmaker kepada politik New Zealand. Paling revolusioner adalah co-governance, iaitu perkongsian antara kuasa sebenar dalam pengurusan sumber dan juga dasar. Bahasa Maori kini bahasa rasmi. Pendidikan tradisional juga terus berkembang. Maori kini memimpin di semua sektor, dari mahkamah hingga ke boardroom. Tak lupa juga, globalisasi juga membawa cabaran baru kepada golongan Maori ini. Ya, belajar bagaimana cara untuk mengintegrasikan hak indigenous dalam demokrasi moden. Ini membuktikan bahawa tradisi dan demokrasi boleh bersatu. Kia kaha. Namun, perjalanan ini masih belum selesai. Ketidaksamaan sosioekonomi masih membayangi. Kontroversi mengenai hak keistimewaan Maori terus menjadi perdebatan hangat. Hasilnya, lebih daripada 2 bilion New Zealand dollar penyelesaian kepada treaty, pemulangan tanah dan juga pengiktirafan hak tradisional orang Maori. Aset kolektif golongan Maori kini mencecah melebihi 70 bilion New Zealand dollar. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Adi Ismail. Dalam bahagian ini saya akan membentangkan tentang globalisasi dan pembentukan dasar luar berteraskan identiti di New Zealand. Jadi, kita boleh lihat perkembangan politik di New Zealand yang melibatkan Maori telah membawa satu perubahan dalam dalam sistem global dan juga pembentukan dasar domestik di New Zealand. Perkembangan politik Maori ini juga dilihat begitu mendadak sejak era kolonial British di negara itu, di mana penduduk Maori terlibat aktif dalam parlimen, kerajaan tempatan maupun dari pembentukan dasar domestiknya. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang bermakna buat New Zealand kerana identiti Maori di New Zealand perlulah dijaga, bukan hanya untuk New Zealand memastikan pasaran bebas dan ekonomi mereka, tetapi juga untuk memastikan keselamatan bagi nasional mereka. Jadi antara prinsip-prinsip yang telah diterapkan dalam pembentukan dasar luar Maori iaitu seperti Tatai Hono, Waileti Taumata dan Torau Hawaii yang telah dibangunkan sejak 2001 dalam rangka dasar oleh MFAT, iaitu Kementerian Luar Negeri untuk negara New Zealand. Selain itu juga perjanjian Waitangi di New Zealand juga adalah satu sumber yang mana ini adalah dasar luar yang telah memihak kepada penduduk Maori, di mana perjanjian Waitangi telah dimasukkan dalam perjanjian perdagangan bebas iaitu FTA untuk membolehkan segala tuntutan untuk Maori dapat dipenuhi. Dan seterusnya MFAT iaitu Kementerian Luar Negeri juga telah menubuhkan satu pasukan perundingan yang melibatkan keseluruhan penduduk Maori, iaitu bernama Ti Hurumanu. Secara asasnya ialah pasukan ini menyumbang secara keseluruhan dasar dan pembangunan antarabangsa buat negara New Zealand. Oleh itu, kita melihat globalisasi bukanlah hanya setakat tentang perubahan dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi ia mewujudkan ruang identiti nasional untuk buat negara New Zealand yang kecil ini dapat bersuara dalam hal-hal yang kecil berteraskan identiti, budaya dan masyarakat penduduk tempatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Kia dan Ora, salam sejahtera. Tahukah anda bahawa identiti Maori bukan sekadar warisan budaya, tetapi menjadi satu senjata strategik dalam diplomasi global New Zealand? Ya, inilah kekuatan unik Aotearoa yang kini diangkat megah di pentas antarabangsa. Bayangkan di forum-forum dunia seperti PBB, pemimpin New Zealand tidak segan silu menggunakan bahasa Maori
malah menyampaikan ucapan rasmi dengan penuh penghormatan terhadap warisan tanah air mereka. Haka, bahasa Maori, nilai kai, kia, tiangga dan wahauna tangga, semua ini bukan sekadar simbol tapi menjadi teras kepada dasar luar New Zealand yang bermoral, inklusif dan lestari. Dan bukan itu sahaja, New Zealand membawa identiti serumpun ini ke rantau Asia Pasifik dengan memperkukuhkan lagi kerjasama dengan negara-negara seperti Fiji, Tonga, Samoa melalui semangat kebudayaan yang dikongsi bersama. Lebih hebat lagi, dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan bantuan kemanusiaan, prinsip Maori seperti mana, kia, tangga dan utu digunakan untuk membina kepercayaan dan persefahaman antarabangsa. Seni seperti Tamoko, Waiata dan Pounamu pula menjadi alat diplomasi simbolik yang mencuri perhatian dunia. Ini adalah satu contoh negara kecil yang berjiwa besar. New Zealand membuktikan bahawa menghormati budaya sendiri bukanlah kelemahan, tetapi ianya adalah satu kekuatan global. Identiti Maori bukan hanya mengangkat bangsa, tetapi menyatukan dunia. Ngā mihi nui, terima kasih. Kesimpulannya, penglibatan identiti Maori dalam pembentukan politik moden dan dasar luar New Zealand jelas menunjukkan bagaimana warisan budaya dapat menjadi teras kekuatan negara bukan sahaja dalam konteks domestik tetapi juga di pentas antarabangsa. New Zealand telah berjaya menggunakan budaya dan nilai Maori sebagai alat diplomatik yang memperkukuh imej negara sebagai inklusif, progresif dan menghormati hak asal-usul. Ini bukan sahaja memperlihatkan penghargaan terhadap sejarah dan warisan Maori, malah membuka jalan kepada model hubungan etnik yang dapat dijadikan rujukan pada peringkat global, terutama bagi negara-negara yang masih bergelut dengan isu pengiktirafan masyarakat asal. Walaupun cabaran seperti jurang sosioekonomi dan kedegangan identiti antara Maori dan bukan Maori wujud, New Zealand membuktikan bahawa keterangkuman budaya dalam dasar luar mampu meningkatkan kredibiliti negara dan membentuk identiti nasional yang kukuh. Justru pengiktirafan dan penglibatan aktif Maori dalam forum antarabangsa serta dasar luar perlu diteruskan dan diperkukuh kerana ia mencerminkan kejayaan penggunaan soft power iaitu berdasarkan budaya sebagai alat pengaruh dan pembinaan masa depan negara. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.